Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami berdua pastinya di Malaysia hari ini bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga Fariha On. Diharapkan semua sihat. Apatah lagi kan cuaca panas. Lepas tu musim durian pula tu. Penyakit kita. Tapi kan panas makan durian. Saya dah buat testimoni. Okey. Saya dah buat testimoni. Walaupun panas macam mana, saya tetap makan durian. Testimoninya suara akan jadi serak. Dia akan hilang suara. Itulah masalahnya. Badan akan jadi panas macam tu. Jadi bukannya kita cakap kosong. Memang betul. Cuaca panas tidak digalakkan makan durian. Boleh. Tapi jangan banyak-banyak lah. Betul. Dalam cuaca-cuaca begini, kadang-kadang kita kena catu juga lah makanan kita. Tapi banyakkan air masak. Kadang-kadang kita macam saya sebelum ni, saya jarang minum ais tau. Tak boleh. Tapi disebab cuaca ni, ya Allah, darurat cik. Darurat kena minum juga sikit lah. Tapi tidaklah terlalu banyak, takut pula nanti sakit tekak dan sebagainya. Jadi itu yang dipentingkan. Musim durian ni, fikir-fikir dulu bagaimana boleh makan tapi dalam jumlah yang sedikit lah. Itulah macam kita cakap tadi. Buat rasa-rasa. Cakap lah kan. Tapi apapun, saya harapkan anda semua yang mana tengah tengok Malaysia hari ini pada hari ini, terima kasih. Ada ke pagi-pagi macam ni makan durian? Ada. Ada ke? Ada. Serawa durian. Breakfast serawa durian. Pagi-pagi ada. Malam tadi punya. Jadi tak habis pagi malam ni. Tadi punya. Panas kan? Kan? Okey, apa-apa hari ni kita dah pun masuk hari Rabu 7 Jun. Tapi saya tak nak tekankan 7 Jun sangat. Saya nak tekankan kita dah masuk 18 Zulkaidah. Kenapa saya sebut 18 Zulkaidah? Sebab ada rumah terbuka raya. Dah 29 Jun nanti. Apa dia? Raya Haji ya? Ya. Saya rasa raya kali ni kita nak sambung terus sampai Raya Haji kot kan. Tapi apapun tak salah kan, nak buat majlis makan apa semua tu tak salah kan. Tapi apapun kita nak bagi tahulah kan, kita kena berpada-pada. Bukan saja daripada segi perbelanjaan, pemakanan, kesihatan pun kita kena jaga juga. Okey, tadi awak dah cakap tentang cuaca. Kita dah cakap tentang cuaca kan, musim durian dah sentuh. Tapi kita tengoklah juga perkembangan cuaca pada hari ini bagaimana mengikut laporan Met Malaysia kita. Keadaan cuaca. Semua matahari ya. Kalau dah semua matahari, kita lihat keadaan cuaca dari utara sampai ke selatan cerahlah. Ada juga beberapa tempat ni. Tapi ada hujan tu. Putrajaya dengan air keruh. Lepas tu air keruh. Lepas tu ada juga beberapa tapi tak banyak. Tapi kebanyakannya semua disinari cahaya matahari yang diterangi. Tapi kadang-kadang kita rasakan permainan jiwa juga. Tengok kadang gelap, alhamdulillah nak hujan tapi bahang rasa juga. Okey, itu sedikit perkembangan cuaca yang diberikan oleh Met Malaysia. Tapi hari ini sebenarnya di Malaysia hari ini kita nak kongsikan satu lagi inspirasi. Pagi ini kita nak bagi satu aura positif kepada kalian semua. Kadang-kadang kita rasa apalah hidup kita ni kan, sebab kita membandingkan hidup kita dengan orang yang lebih daripada kita. Tak salah, tapi ambil iktibar yang mana manfaat. Sekarang ni ada satu kisah ni bagaimana pemuda berusia 27 tahun dah terlantar sebab lumpuh selepas kemalangan. Tapi apa yang inspirasi bagi kita? Inspirasinya bagi kita sebab apa? Sebab walaupun beliau ini telah pun kemalangan pada tahun 2015 dan menyebabkan beliau ni masuk dalam kategori OKU, tapi tidak mematahkan semangat pemuda ini untuk menjadi seorang mekanik yang berjaya. Sebab pada permulaannya dalam kehidupan normalnya sebelum kemalangan, beliau ini merupakan seorang mekanik. Jadi walaupun dah kemalangan, dah berstatus OKU, tapi teruskan juga minat beliau itu, walaupun kalau dia nak baki motor ni dalam keadaan berbaring di atas tilam sahaja. Jadi kita nak berkenalan dulu dengan pemuda berusia 27 tahun ini. Jom. Walaupun memiliki kekurangan fizikal, namun tidak mematahkan semangat buat insan istimewa Muhammad Zulkarnain Mustafa, 27 tahun dalam mencari rezeki. Angkara kemalangan yang berlaku pada tahun 2015 menyebabkan tubuh badannya lumpuh daripada paras pinggang hingga ke bahagian kaki. Dalam keadaan terbaring di atas katil, Zulkarnain tidak mensia-siakan anggota yang masih berfungsi dengan sebaik mungkin. Anak sulung daripada 5 adik-beradik ini terus berjuang membantu keluarga dengan menjadi mekanik motosikal di rumah. Dia turut dibantu oleh adiknya Muhammad Hazrul Nizam, 13 tahun, bagi memudahkan urusan kerja harian. Kecekalan pemuda berasal dari Teluk Intan Perak ini dapat membuka mata orang ramai meskipun kurang upaya.
Baik, kita pamerkan sedikit sahaja sebahagian daripada kisah Zulkarnain, tetapi sebenarnya kita nak bersama dengan Zulkarnain secara maya. Yep. Telefon bersedia. Assalamualaikum Zulkarnain. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ceria je Zulkarnain pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi masa kita test audio, test visual, kita dengar ada bunyi kicauan burung-burung. Kan? Best lah rasanya kehidupan kat kampung ni kan. Okey. Macam mana pagi ni? Dah ada ke pelanggan yang dah hantar motor ke apa ke pagi macam ni? Ada? Ada buat ada. Ya. Ada Seawal jam pagi tu seawal jam berapa selalunya? Dia tak menentu, kadang dalam pukul 10 lebih ke atas tu lah. Okey. Zul, kami sebenarnya sangat tuju dengan apa yang kami lihat kan. Pastinya ia satu keadaan yang kalau kita tengok boleh ke betulkan motor kan dengan keadaan berbaring. Bagaimana sebenarnya Zulkarnain tidak putus harap untuk terus berjuang macam tak apa, aku teruskan juga kerjaya sebagai mekanik ini. Dia nak cakap dia pada minat lah. Minat dah terlampau kuat sangat. Lepas tu macam mana pun kita usaha lah. Walaupun dalam keadaan macam ni pun kita buatlah cara yang mana boleh kita buat lah. Yang tak boleh tu kita minta bantuan lah. Macam minta tolong adik-adik. Zulkarnain. Okay. Ada adik yang tolong. Ada adik yang tolong. Yelah, kita tengok adik pun banyak juga membantu Zulkarnain kan. Kiranya macam menjadi kaki tangan Zulkarnain jugalah ya. Untuk nak menyenangkan lagi kerja apa yang Zulkarnain buat. Zulkarnain, kita nak tahulah juga ada setengah daripada kita yang mungkin apabila berlaku kemalangan untuk bangkit semula itu mungkin mengambil masa yang agak lama juga untuk bangkit kan. Jadi macam Zulkarnain sendiri kan, apakah yang menjadikan satu semangat kekuatan untuk Zulkarnain apabila dah berlaku kemalangan ya, dah jadi macam ni terus bangkit untuk mengejar minat Zulkarnain tu? Ya, masa mula-mula insiden tu memang rasa dah down lah. Memang dah rasa memang tak ada harapan lah. Tapi dengan semangat keluarga bagi apa semua, lepas tu Zul pun berfikir balik kan. Tapi dalam masa setahun jugalah nak pulih balik. Baik, Zul, kami difahamkan Zul terlibat dalam satu kemalangan pada 2015. Ya, betul. Okey, mohon izin Zul, kalau Zul boleh berkongsi dengan kami bagaimana sebenarnya kemalangan itu membabitkan apa dengan apa dan bagaimana keadaan Zul ketika itu? Masa ketika tu balik daripada kerja lah. Masa kemalangan tu kerja pasar malam. Okey. Balik tu pergi beli apa barang ni lah, dapur dekat Talenam. Balik pada tu entah macam mana ada sebiji motor langgar daripada belakang. Langgar pada belakang, tu sedar-sedar tahu dekat hospital lah. Dan ketika itu? Ketika tu betul doktor cek apa semua, dia bagi tahu tulang belakang tu patah, betul lumpuh separuh badan. Ya. Zul, dengan keadaan sebegitu kan, mungkin ketika itu Zul boleh ceritakan juga bagaimana sebenarnya yang membuatkan Zul perlu menerima keadaan itu. Mungkin kadang-kadang macam tadi Papa kata susah kan, kita nak terima sebab dulu kita normal, tapi sekarang ni kita berstatus OKU. Ya. Saya nak cakap, nak tak nak kita kena terima lah apa ni, sebab ni ujian semua daripada Allah. Okey, Zul, kita apa dia Zul? Nak tak nak kena redha je lah apa yang jadi ni. Betul. Yelah kan, apa-apapun hidup harus diteruskan kan Zul kan. Tapi apapun saya harapkan semua dapat mencontohilah semangat Zul ni walaupun dalam keadaan sedemikian rupa tapi mampu bangkit untuk mengejar cita-cita menjadi mekanik yang berjaya. Zul, adakah kita faham kadang-kadang bila kita dalam keadaan sebegini rupa mungkin emosi kita itu mungkin sedikit terganggu lah kan. Jadi adakah dengan awak menyambung minat awak ni kembali menjadi mekanik ni dapat membuatkan kehidupan awak ni lebih bermakna, lebih macam ceria lah kehidupan tu apabila awak
meneruskan kerjaya sebagai mekanik ni? Ikutkan betul lah masa mula-mula tu tak ada buat apa, memang rasa stres saja. Hari-hari nak rasa marah apa semua, barang apa yang ada semua baling-baling. Lepas tu saya try slow-slow cuba buat ni, kira nak hilangkan stres lah. Sambil tu sekarang dah tak ada lah stres macam baling-baling barang, cepat-cepat marah tu dah tak ada lah. Kira kita buat ni, kira apa yang kita boleh dapatkan balik. Okey, Zul, misalnya lah kata kami ni ada sebuah motor rosak nak bawa dekat Zul. Jadi macam mana dalam keadaan Zul berbaring tu, macam mana Zul nak kena pasti nak check. Selalunya kan seorang mekanik dah akan check kan 360 darjah macam mana dan sebagainya rosak. Tapi dalam keadaan Zulkarnain berbaring, bagaimana Zul akan memeriksa sesebuah motosikal tu? Okey, kalau macam motosikal tu Zul akan letak di sebelah kaki Zul. Lepas tu nanti Zul akan suruh adik start motor tu, Zul akan dengar bunyi dia. Dari situ lah. Zul akan dengar bunyi dia, ni rosak ni kat mana, ni rosak ni kat mana. Jadi Zul ni memang pakar. Dengar bunyi dia macam tahu dah. guru vokal tau. Dengar Afat nyanyi sikit, ya ini sumbang kat mana dah tahu dah. Okey, kalau kita tengok dalam visual, inilah dia seperti mana yang Zul tengah buat ni sekarang ni. Zul, ada juga yang mungkin bertanyakan, Zul tak boleh ke buat kerja ni secara duduk, Zul? Boleh nak buat cara duduk, tapi Zul dah cuba tapi tak boleh lama. Okey. Dia sakit belakang ke? Bukan sakit belakang, dia dekat perut tu nanti dia jadi macam semak. Kita nak Okey, sekarang ni satu hari berapa buah motor Zul akan ditugaskan untuk siapkan macam mana? Sebab nak cakap banyak tu tak ada lah. Dalam sehari tu adalah sebiji, 2 biji itu lah. Tapi pelanggan tu tak putus-putus lah kan? Tetap, ada je lah. Ada lah Tak ada putus-putus lah. Zul, okey, andai kata kalau ada lah di antara mungkin individu yang melihat Malaysia hari ni pada hari ni, mungkin macam terdetik hati mereka nak menolong Zul. Rasa macam, nak tolonglah Zul, nak meningkatkan lagi kerjaya awak sebagai mekanik ni. Apa lagi bantuan yang Zul rasa boleh kita tolong Zul untuk nak meningkatkan lagi? Mungkin dari segi fasiliti yang Zul inginkan ke? Ada tak? Macam Zul inginkan ni lah. Zul adalah naikkan bengkel sebelah rumah ni, tapi itulah tak capaian lagi. Ada yang tak siap lagi lah. Kalau macam ada nak bantu tu, Zul berbesar hati sangat lah. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan moga mungkin ada, sebab orang Malaysia ni baik hati betul. Okey Zul, kita nak minta tolong sikit Zul, boleh? Boleh. Okey, kami tak ada motor tapi kita nak tolong Zul alihkan, tunjukkan sikit macam mana dekat bengkel kat dalam tu, boleh alihkan kamera sikit ke? Boleh? Ceritalah kat mana. Mana tempat favourite awak? Mana yang ni untuk buat apa? Share sikit. Okey. Ni motor siapa ni? Ini motor customer, overhaul motor. Overhaul. Dengan restore, buat baru. Baru restore baru tu expire tu kan. Selalu buat kerja kat sini lah. Ni motor adik. Motor adik. Tenang je kat rumah tu. Ke kiri sikit. Ni tempat alat-alat. Okey. Adik mana adik? Ada ni. Ada. Mana adik tu sikit? Adik. Siapa nama tu? Cakap. Nama adik siapa? Zarul Nizam. Zarul Nizam. Okey, selalunya memang bantu abang lah ya? Cuti sekolah hari tu, bantu abang juga? Baik, Zul. Okey, mungkin Zul ada kata-kata kerabat untuk mungkin sesiapa saja yang menonton kan. Mungkin senasib dengan Zul. Apa sebenarnya Zul boleh sampaikan? Dia? Apa dia? Tak dengar. Mungkin Zul ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada mereka yang mungkin senasib dengan Zul. Okey, macam Zul nak sampaikan lah. Kalau macam jadi macam kita ni,
walaupun apa sajalah apa jadi kat diri kita, kita kena kuat, semangat, sabar banyak. Tabahlah apa dengan ujian yang Allah bagi ni. Kadang-kadang apa yang jadi kat kita ni mungkin ada hikmahnya. Sebelum ni apa yang kita buat, kita tak tahu. Mungkin apa yang jadi kat diri kita ni, mungkin Allah nak tunjuklah untuk kita berubah lebih depan lagi. Baik Zul, kuatkan semangat. InsyaAllah kami ramai-ramai doakan semoga Zul diberikan kesihatan yang berpanjangan dan semoga Zul dan juga keluarga dimurahkan lagi rezeki. InsyaAllah. Amin. Terima kasih kerana memberikan kami inspirasilah pagi ini di Malaysia hari ini. Terima kasih. Okay, Zul. Jaga diri, Zul. Okey. Okey, nanti saya hantar motor. Oh, motor It's fine. Restore. Oh, Okey Zul, Assalamualaikum. Okay, kisah Muhammad Zulkarnain Mustafa di Teluk Intan, Perak. Bagaimana kekuatan itu dibina, perlu dibina dan juga yang pentingnya sokongan keluarga. Betul. Support daripada keluarga tu memang sangat-sangat penting di saat kita memerlukan. Okey, selepas ini kita nak bercakap lagi kali ini tentang bersempena dengan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana baru-baru ini. Kita nak mengetengahkan relevan lagikah peranan wartawan pada era digitalisasi sekarang ni. Ya, kita akan kupas isu ini bersama dengan kita punya tetamu sebentar saja lagi. Betul. Sebenarnya selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kita terus bersama dengan kita. Okey, berkenaan dengan tajuk relevan lagikah peranan wartawan pada era digitalisasi. Ini pastinya kata apa beza pengamal sekarang ni, pengamal media dengan wartawan jadian? Tak ada beza pun. Wartawan sebab jadian, semuanya kan sebab semuanya sekarang dekat handphone. Kadang-kadang kita dapat siapa lebih cepat, dialah wartawan. Betul. Sekarang ni lah berbanding dahulu. Jadi ini yang kita nak bincangkan, Afad. Betul. Dan kita kena faham juga dalam etika kewartawanan tu ada garis-garis paduan yang harus kita ikuti. Dan bukan sahaja kita nak melaporkan benda tu bagi orang tahu sahaja kan. Berita-berita yang kita nak bagi tu kenalah benar sahih. Betul. Dan itu kita sebagai wartawan. Kita sebagai yang profesional ni pun kita tak boleh semena-menangnya nak keluarkan berita tanpa kita ditentusahkan berita itu juga. Ada banyak kan, banyaklah step-step dia. Ini yang kita bincangkan kerana ramai sekarang ni kita bimbang bahawa sejauh mana laporan yang disiarkan itu betul, tepat dan adakah ianya memberi manfaat kepada semua masyarakat. Baik, kita terus kenalkan tetamu kita. Ini dia Otai ni, Datuk Chamil Waria, pengurusi Malaysian Press Institute MPI, berbaju merah segak. Sama dengan Datuk. Pengacara, seluar pengacara pagi ni. Kita wartawan darah merah tapi nadi kita tu warna hitam, kopi bukan ada sebab hitam. Okey, saya nak ucapkan selamat kembalilah kepada Datuk di TV3. Kali terakhir Datuk di TV3 tahun 2007, penghujung 2007. Dan saya rasa inilah kali pertama saya muncul sebagai tetamu dalam program kita hari ini. Sepatutnya kita kena walaupun saya bekerja di TV3, tapi saya rasa saya tak pernah menjadi tetamu MHI. Untuk hari ini kena ada bunga rampai di bilik berita. Menguruskan program-program berita TV3 ketika itulah. Itu cerita 15 tahun lepas. Okey, hari ini kita bawakan topik yang saya rasa relevan dengan kita semua. Bagaimana peranan wartawan itu di era digital ini, Datuk. Kita tahu, Datuk, setiap hari kalau kita buka aja mana-mana platform, katalah kita buka Instagram pun ada, kita buka Facebook pun ada, semuanya melaporkan berita-berita yang isu semasa. Bagaimana Datuk melihat cabaran ini kepada wartawan? Macam Datuk dah memang senior Otai dah berkenaan wartawan dahulu. Saya rasa cabarannya paling besar. Kerana sebab dulu boleh dikatakan masa saya masuk berkhidmat dengan akhbar lah. Yang kita tahu sumber utama berita adalah surat khabar, radio dan televisyen. Belum ada lagi era digital ni. Dan sekarang ni kita kena ada waktunya bersaing, ada waktunya melawan arus juga. Kerana sebab digitalisasi telah melahirkan banyak platform dalam media sosial. Dan siapa juga boleh menjadi wartawan lah. Kerana siapa juga boleh menjadi wartawan tu maksudnya dia melaporkan apa yang dia hendak, apa yang dia minat. Tetapi saya rasa yang membezakan
wartawan profesional dengan wartawan bukan profesional ni adalah apa yang disebut tadi, etika. Kita melaporkan, kita berpegang kepada etika. Dan bukan suka saja apa maklumat kita terima tanpa kita mengesahkan sama ada benar, tepat, kan, kita akan laporkan, kan. Cara itu yang membezakannya. Dan yang paling penting saya rasa sekarang ni bukan hanya wartawan itu sendiri yang menghadapi cabaran besar, tetapi pengguna maklumat juga berdepan dengan cabaran, sama ada mereka nak percaya apa yang mereka terima atau sebaliknya. Itu sebab saya selalu menekankan bahawa selain daripada kita kekal berpegang kepada prinsip-prinsip menjunjung nilai-nilai kewartawanan yang mulia dan tinggi itu, kita juga kena mungkin memulakan apa yang dipanggil media literacy. Itu mendedahkan kepada khalayak pengguna bahawa bukan semua yang mereka dapat dalam media sosial itu boleh dipercayai ataupun boleh diterima bulat-bulat lah. Jadi saya rasa itu cabaran besar kewartawanan hari ini. Tapi saya berpendapat bahawa kewartawanan sebagai satu bidang, wartawan sebagai satu profession tidak akan pupus. Itu saya pasti. Selagi masyarakat atau publik memerlukan maklumat yang sahih, yang tepat, selagi itulah kewartawanan dan wartawan akan terus berada, cuma berdepan dengan cabaran-cabaran daripada wartawan yang disebut wartawan jadian tadilah. Itu saya rasa. Jadi dari segi prinsip saya berpendapat bahawa kewartawanan akan kekal relevan, wartawan akan kekal dengan fungsinya untuk melaporkan peristiwa, melaporkan berita, melaporkan isu, tetapi dengan mengamalkan atau berpegang kepada etika-etika kewartawanan. Dan kalau kita nak sebut etika ni memang benda yang banyak lah. Tapi saya rasa 4 aspek yang penting lah. Pertama, kebenaran dan ketepatan maklumat. Bila misalnya kata Fareha terima maklumat, akan tentu sahihkan dululah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kena ingat bahawa bukan semua maklumat kalau kita salurkan kesannya baik. Ada juga kesan buruk terhadap sama ada kelompok masyarakat itu sendiri ataupun kepada individu. Jadi kita pun kena menjadi bertimbang rasa lah. Kerana bukan hanya dapat je siarkan. Kita kena tengok apakah meninggalkan kemudaratan yang besar. Kerana maknanya kita ingin meminimalkan kecederaan kepada orang yang kita sentuh dalam tulisan kita. Yang ketiga saya rasa yang penting ialah bahawa kita sebagai wartawan ni, apabila kita melakukan kesilapan, kerana kita mesti bersedia untuk membetulkan serta-merta. Kerana kalau kita tahu fakta yang kita siarkan tak tepat misalnya, kerana dan kita kena beri right to reply kepada orang yang berkenaan. Dan yang keempat tu kita bersikap profesional lah. Maknanya kita tidak terpengaruh atau emosi dapat sesuatu maklumat. Yang ini saya rasa 4 ciri-ciri yang tidak ada kepada wartawan jadian. Dan pengguna juga kena berhati-hati lah. Jadi itu yang saya fikir sebagai wartawan kita terus menegakkan etika kewartawanan dan menjunjung nilai mulia lah. Okey, tapi saya tertariklah dan juga bersetuju apa yang Datuk katakan tadi, sebab dunia kewartawanan ni akan terus relevan. Cuma media saja yang berubah, platform media saja berubah. Dan dahulunya macam Datuk sentuh tadi, radio dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat zaman dah berubah ke era digitalisasi. Dan saya nak tanyalah tentang perubahan-perubahan era ini kan. Relevan lagikah macam surat khabar pun masih lagi dijual dan sebagainya. Walaupun rendah. Walaupun rendah. Jadi adakah macam perlu lagi surat khabar ini dalam era sekarang ni, Datuk? Selagi ada permintaan, saya rasa perlu. Selagi ada permintaan lah. Tapi mungkin saya rasa Bill Gates pernah meramalkan bahawa surat khabar dalam bentuk fizikal, dia akan berakhir. Tetapi surat khabar ataupun image akhbar dalam online, digital akan terus ada. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni, kalau saya boleh sentuh sikit, bahawa tahun 2015 ada lebih kurang 1.4 juta edaran akhbar sehari. Tahun lalu ni saya rasa tak sampai 600,000 naskah sehari. Bandingkan perbezaan dari segi edaran. Tetapi pada waktu yang sama, kalau kita tengok senarai jenama surat khabar dalam online atas talian, jenama-jenama ini berada di top 10. Dan saya rasa
ada peralihan dari segi penggunaan maklumat daripada surat khabar fizikal kepada surat khabar atas talian. Dan ini berlaku kan. Cuma dari segi ekonomi dia ada masalah untuk mendapatkan iklan lah. Yang saya kira itu mungkin menjejas perniagaan surat khabar dan berlaku penguncupan, pengurangan pengambilan kewartawanan wartawan untuk berkhidmat dengan mereka. Baik. Saya rasa itu. Nombor dua, saya rasa oleh kerana social media, dia melahirkan begitu banyak platform. Dan kalau disebut Facebook, TikTok, Instagram kan. Ini juga ada platform-platform yang boleh digunakan untuk menyalurkan maklumat yang sahih tadi oleh wartawan profesional. Tetapi naratifnya berbeza. Cara penceritaannya berbeza. Untuk TikTok kan, kita tahulah bahawa mereka ingin yang berkata bentuk video pendek kan. Jadi wartawan masa depan dan sekarang dia kena menjadi seorang yang multi skilling. Kan, dia boleh melaporkan untuk surat khabar, kalau dia pergi surat khabar, dia boleh melaporkan untuk TV, untuk radio dan juga untuk media sosial. Jadi dia kena belajar banyak kemahiran lah. Jadi akan ada perubahan dari segi tabi'i dan sifat tentang kewartawanan itu sendiri. Baik. Saya bila Datuk cakap berkenaan dengan banyak platform digital ni, saya nak tanya pendapat Datuk sendiri. Bagaimana melihat kita dulu sebagai wartawan yang lama ni, kadang-kadang kita pergi, kita kena jumpa orang tu, dapatkan sumber kan, bagaimana tanya pendapat dan sebagainya. Sekarang ni Datuk semuanya shortcut. Okey. Maaf kalau saya kata ada segelintir daripada platform akhbar yang telah berada dalam talian mencedok daripada video-video TikTok, kemudiannya menjadikan sebahagian daripada berita, tetapi macam dia punya. Ya. Macam dia punya. Dan tidak mungkin ada sebagainya sehingga kan tidak call terus orang tu betul ke ini, tapi hanya menjadikan sebahagian cerita mencedok begitu saja dan menurutnya tu rujuk kepada video tersebut. Bagaimana? Saya rasa perbuatan tu memang tidak beretika lah. Dan mungkin boleh kita kata plagiarism. Itu kita menciplak hasil karya orang lain dan kita anggap sebagai kita punya. Dan perbuatan itu memang satu perbuatan yang keji lah dalam dunia kewartawanan, dalam dunia berkarya dan tidak patut berlaku kan. Tetapi saya rasa oleh kerana teknologi membolehkan, mungkin ada permintaan masyarakat kita yang suka macam tu. Ada, memang ada kan. Kalau kita tengok pengguna lebih suka melihat kata TikTok, baca dalam Facebook pun dah kurang lah sebenarnya. Pasal Facebook macam dianggap macam bagi konservatif dan panjang kan, dan mungkin Instagram kan. Jadi memang ini soal supply demand lah. Bila ada permintaan kan, dia pun akan lakukan. Tetapi saya rasa perbuatan itu kalau kata pemilik platform berkenaan, dia tahu soal hak cipta kan, dia tahu soal plagiarism kan, menciplak ni dia tak akan buat lah. Itu kayaknya dalam berkarya paling hina lah bagi saya kan. Tetapi oleh kerana dibenarkan oleh teknologi kan, maka itu berlaku. Tapi saya rasa mungkin ada pihak-pihak yang bertanggungjawab patut membenteras perbuatan semua itulah saya rasa kan. Yang kita geram lagi apabila dia dah cedok kita punya story tu, sabar. Kredit pun tak bagi. Kan? Dan rating dia lebih tinggi. Lagi tinggi kan. Okey, Datuk, kita ada soalan di Facebook yang ingin bertanyakan kepada Datuk. Jom kita tengok soalannya berbentuk. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pendapat Datuk tentang wartawan sekarang kurang turun ke lapangan dan boleh ambil berita dari media sosial saja. Macam kita sebut. Saya fikir begini, sebagai wartawan yang kita punya pelbagai sumber untuk dijadikan berita lah. Dan sekarang ni salah satu sumbernya adalah media sosial. Tetapi jangan kita ambil bulat-bulat. Kerana mungkin maklumat itu berguna, tapi kita kena periksa sama ada maklumat itu betul atau tidak. Jadi saya tak ada masalah untuk saya menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Tetapi sebagai wartawan profesional, sumber berita itu, bahan maklumat itu mesti kita semak sama ada dia betul atau tidak. Dan kalau betul kita akan siarkan, kalau tak betul pun kita boleh siarkan dengan menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi saya kepada yang bertanya itu saya tak ada masalah. Maknanya untuk wartawan kita ada sumber berita tambahan yang boleh kita manfaatkan. Kalau dulu memang masa saya mula-mula kerja tu
kita diletak di meja jenayah. Kita setiap pagi kena pergi ke balai polis, menghadiri sidang media mereka untuk mendapatkan maklumat. Kan? Dan kita tahu bahawa maklumat daripada pihak berkuasa ini betul. Kan? Jadi sekarang ni polis pun akan gunakan media sosial, PDRM untuk melaporkan apa yang berlaku. Kan? Jadi saya rasa wartawan tu atau pengguna maklumat kena pandailah membezakan antara yang palsu dan so-called fake news ni dengan yang betul lah. Kalau tengokkan sekarang ni, Datuk, mungkin wartawan adalah ejen penangkis berita palsu. Sekarang ni kebanyakan kita begitulah kerja dia, sama ada membenarkan apa yang dinyatakan oleh media sosial ataupun menafikan menggunakan sumber-sumber pihak yang berkuasa lah. Itu saya rasa memang trend sekarang dan akan terus kekal di masa depan lah. Okey, Datuk, kita ada satu lagi mungkin komen di Facebook MHI pada pagi ini. Oh, bagus hari ini. Bagus. Mai wartawan menonton. Okey, daripada siapa pula tu? Siapa ni? Noraini Yusof, Habib Spring dengan wartawan akhbar dan TV dulu. Okey, cari cerita dah jumpa depan-depan. Ya, tanya sendiri dengan pihak yang terlibat. Ya Allah, betul. Soal ini ada komen kan, dan saya belok juga saya share pengalaman saya lah. Kan, saya mula-mula tu, saya ni dah lama sangat lah kan. Mungkin anda berdua belum lahir kan. Saya misalnya pernah menemu ramah Perdana Menteri pertama, Tengku Abdul Rahman. Kerana saya pernah berhari raya dengan pengurusi Parti Komunis Malaya, kerana Musa Ahmad pada tahun 84. Dan saya juga pernah menemu ramah banyak pemimpin ASEAN lah. Sebab kita masa TV3 tu, kita ada program In Conversation yang kita buat dengan 3 stesen TV yang lain. Jadi memang banyak turun ke lapangan untuk mendapatkan berita dan maklumat untuk kita siarkan. Kerana itu betul lah. Tetapi sekarang ni, pertamanya oleh kerana organisasi media pun dia jumlah wartawan yang digaji berkurangan. Saya difahamkan model kebanyakan media arus perdana seperti New Straits Times, Berita Harian dan Metro ni tak lebih daripada 90 orang. Satu waktu dulu sampai 200-300 kan. Jadi tenaga wartawan yang ingin dihantar ke lapangan pun makin berkurangan. Jadi teknologi juga membolehkan mereka duduk di depan desktop atau komputer dan memantau apa yang berlaku. Dan dari segi pantauan tu dia bolehlah menyusun satu cerita kerana berita rencana kerana, tetapi saya percaya kalau dia wartawan dia akan hubungi pihak yang tertentu lah untuk mengesahkan sama ada bahan tersebut betul atau tidak kan. Dan yang paling seronok kalau kita berdepan ni banyak soalan yang kita tanya yang boleh kita tanya kerana soalan-soalan termasuk yang human interest kan. Yang macam cerita pertama tadi saya rasa itu bezanya, dan saya rasa di masa depan pun dia model perniagaan media ini akan mengecil lah dan khusus. Kerana misalnya bisnes, portal berita perniagaan, portal berita politik, portal berita human interest, sukan dan sebagainya. Tadi Datuk dah bercakap tentang teknologi dan juga Datuk pun bercakap tentang pengurangan pekerja tadi. Saya teringat sekarang ini kan kita ke era digitalisasi ni. AI, artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Dah ada newsreader yang... Yes. Okey, apa pandangan Datuk pula tentang perkara itu? Saya rasa dia tak akan mengambil alih peradaan kita sebagai wartawan. Masih lagi memerlukan kreativiti, penceritaan. Kalau AI ni, dia emosi tak ada. Karena misalnya tadi saya lihat bagaimana Fariha interview OKU Zul tadi di Pulau Intan kan, dengan cara bertanya soalan pun lembut kan, pasal itu AI tak akan ada emosi tu. Dia akan tanya dengan cara mungkin yang kasar, kerana tidak cuba empati kepada responden yang ingin ditemu ramah. Saya rasa kita manusia wartawan ni akan terus memainkan peranan untuk memaparkan berita-berita yang penuh emosional, manakala AI ni mungkin boleh membantulah cerita-cerita tertentu kan, untuk 2-3 minit atau 2-3 minit lama sangat dalam berita, mungkin 1 minit kan. Itu saja saya rasa kan. Tapi tak tahulah kalau AI ni akan disempurnakan jadi manusia di masa depan. Itu saya tak pasti. Tapi saya percaya taklah. Pasal yang buat AI itu adalah manusia. Kan? Datuk, mungkin Datuk ada kata-kata kan kepada wartawan Malaysia pada era digitalisasi ini, mungkin kita perlu tambah nilai untuk kita betul-betul seimbang dengan teknologinya, dengan kita punya etikanya. Saya rasa yang penting adalah kita untuk kita menguasai teknologi yang ada lah. Maknanya jangan benarkan
teknologi menguasai kita. Kita ikut rentak pula kan. Yang penting kita menguasai teknologi dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk enhance orang putih kata atau melestarikan package berita atau package temu ramah yang kita nak buat. Saya rasa itu penting kan. Jadi maknanya untuk wartawan atau bakal wartawan masa depan tu dia kena ada skill atau kemahiran bukan hanya untuk menemu ramah tetapi untuk bagaimana menggunakan teknologi tertentu terutamanya AI untuk menjadikan package berita atau package laporan itu lebih menarik lah. Saya rasa itu cabarannya lah. Orang macam saya ni kira dah pupus lah. Kami perlukan Datuk. Pupus dari segi penggunaan teknologi ni saya kalah lah. Tapi dia punya pengalaman kepakaran masih diperlukan untuk membina jati diri sebagai wartawan baru tu. Betul. Okey, jadi kita dah ucapkan terima kasih sangat lah. Terima kasih kerana Hawana Hari Wartawan Nasional kan kali ketiga di Ipoh kan. Dan kita juga MPI akan menganjurkan Malam Wartawan Malaysia pada 9 Jun ini dan mungkin ada berita gembira untuk orang TV3 yang menyertai SKM kerana hadiah kewartawanan, hadiahnya besar lumayan. Kerana kita bercakap tentang pemenang emas RM10,000, pemenang perak RM1,500 kan. Dan saya percaya TV3 sebagai sebuah stesen yang sudah established kerana karya-karya yang dihantar itu memang bermutu lah. InsyaAllah. Okay, baik-baik. Terima kasih Bagaimana Datuk Chamil Waria merupakan pengurusi Malaysian Press Institute MPI. Diharapkan MPI terus berkembang maju untuk wartawan-wartawan Malaysia kita. Baik, kita akan berehat seketika, Fad. Ya, sekebalikannya nanti kita nak bercakap tentang, kita tahu bahawa TV3 baru menyambut ulang tahun ke-39 dengan tema anime. Tapi lepas ni kita nak bawakan kepada anda semua ni, ini anime ni bukan biasa-biasa. Kita nak bawakan kepada anda iaitu Origami Anime. Okay, seminggu lepas ini di MHI. Ya. Baik, kita bertemu lagi di dalam MHI. Apa tu? Anime. Tak nampak lagi. Kenapa anime ni seram? Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan origami. Selalu kan origami birds. Betul. Macam mana? Birds. Burung kan? Oh, burung. Okey. Tapi sekali ni kita ambil konsep anime. Ini bukan jalan apatah lagi. Cara pembuatannya katanya ini bukan, kalau tengok, cuba tengok dulu yang depan ni. Jom. Tengok sikit yang depan ni. Mesti kalian akan terfikir bahawa alah ini dia cantum-cantum pakai kertas apa semua boleh jadi. Ya, okey, tengok. Anime-anime ni bukan saja anime-anime kartun-kartun animasi dari Jepun. Tapi kalau kita tengok dekat situ, ni kita ada hang tua, hang jebat, hang kesuri, semuanya lah boleh dibuat menerusi origami ini. Tapi bayangkan semua ni digunakan dengan hanya sekeping kertas. Sekeping kertas saja dan tanpa menggunakan gunting. Dia lipat-lipat macam tu. Tapi bukannya lipat-lipat kosong-kosong macam tu. Ada kiraan-kiraannya kan yang perlu kita tahu. Okey. Kita dah tunjuk tadi ada nampak tangan kat belakang kan? Itu bukan tangan saya tau. Okey, ini kita dah kenalkan tetamu kita Kenneth Cheng Yih Kun. Sebagai Kenneth, pengasas Malaysia Origami Movement. Selamat pagi. Dan juga Muhammad Ilham Shah. Selamat pagi. Rambut dia. Rambut itu. Rambut dia macam anime juga dah. Okey. Apa yang dibawa ni, apa keunikan origami anime yang dibawa hari ini? Keunikan anime ini adalah hang tua. Ini adalah reka bentuk yang pertama di dunia menggunakan satu keping kertas tanpa gunting. Dan kami guna sedikit glue untuk prevent dia punya paper itu menjadi begah. So, semua ini adalah dari satu keping kertas dan ini adalah reka bentuk Encik Shah. Jadi Syah yang buat ni Ya, betul. Ceritalah sikit Syah macam mana penghasilan anime-anime hang tua semua ni. Okey, pada awalnya saya buat yang versi Okey, awalnya buat macam tu lah. Macam ni, warna putih saja. Bila dah lama tu makin boleh teknik tu saya makin dapat. Tu saya cuba untuk buat dua color. Dengan busana Melayu yang lengkap lah. Ini busana Melayu. Boleh sentuh ke? Ni busana Melayu. Baru ditransformkan ke inilah lebih sempurna. Baik, Kenneth. Ini kalau tengok ni biasa ini apa, ikan duyung tau. Ikan duyung. Mana? Mermaid. Ikan duyung. Ikan duyung. Ikan duyung. Yang ni ikan apa? Hello Kitty. Ini Hello Kitty, bukan ikan. Bukan ikan, kucing. Maaf Okey, jadi inilah dia antara anime-anime yang boleh kita hasilkan. Dia bukan sebarangan kertas boleh
nak buat origami ni? Boleh, tapi yang lebih rumit itu, desain yang lebih rumit itu mesti guna kertas yang nipis, sangat nipis. Kertas sangat nipis. Ya, Okey. 60 gram. Ini adalah untuk beginner saja. Oh, beginner saja. Jadi ini kertas apa kalau beginner? Beginner itu Kertas 15 kertas biasa, tapi dia ada satu permukaan itu berwarna, satu lagi putih. Okey. Hari ini kita macam inilah, kita bagi Kenneth tunjuk dulu apa hari ini nak tunjuk dia punya cara-caranya. Nak buat apa? Sebabkan Yang Fariha senang punya. sukakan Pikachu. Yang senang punya Pikachu. Yang senang punya untuk Ni beginner pun ni boleh. sekeping je. Sekeping saja. Oh, ni ada 4. Ambil. Okey. Ya. Satu. Okey. Jom kita buat Pikachu. Pikachu. Ya. Okey. Sekarang saya tunjukkan. Jangan nak ngelak Afat Boleh tengok kamera. Okey. Ya. Okey. So, ya permukaan putih Ha? di atas. Okey. Ya, Kita lalu buatlah. begini. Kedua. Kedua. Okey. Dan buka. Buka. Dan sudut yang tajam ke sudut tajam. Tajam ke tajam. Ya. Weh, Kenneth laju tau. Okey. Dan buka semula. Sama juga. Sudut yang bertentangan tu sama juga. Sama juga. Penjuru ke penjuru dan picit rata-rata atas tu. Rata-rata. Dan buka semula. Dan sini boleh tengok dua corak lipatan yang bercerunan. Oh, dia betul. lepas dah. Okey. Betul. Dan kedua-dua belah ni lipat menjadi segitiga. Begini. Lagi sekali, lagi sekali. Dia ada dua garisan sini. Ha. Begini. Ya, betul. Betul. Dan begini. Di sini. Di Hai. sini. Oh, boleh. Tak apa. Kesabaran Okey ni. Okey, macam tu. Lalu di tengah-tengah sini dia punya boket. Ha. Kita ratakan. Ratakan. Ya, betul. Ratakan boleh. Boleh. Fazli boleh. Fazli boleh Fazli? Saya tadi beria. tertinggal dah. Dan ini Tak apa. lipatkan. Okey. Okay, saya tolong sikit. Okey. Dan di sini Ha. buka poket dan picit rata-rata. Okey. Okey. So Fazli boleh. Tak apa. Buat dulu. Boleh Maaf. guna ya saya. Okey. Saya punya. Okey. Okey. Selepas ini boleh guna ya. Okey, selepas ini sudut yang tajam di sini lipat ke atas. Sini. Ya, Betul. betul. Wah, betul. Sama juga. Ini juga. Ya, ini juga kedua-dua belah. Bila Atas. buat ni tak boleh bercakap sebab dia fokus. Tengok minta Dah maaf fokus, lah ya. kalau sekejap je ni. Ya. Okey. Lalu boleh ya? Boleh? Macam mana tadi? Macam ni. Ni begini? hak ni, Ya, hak ni. penjuru yang tajam. Penjuru. Oh, penjuru. Penjuru ke atas. Nampak ke? Penjuru ke atas Okey. ya. Boleh ya? Begini. Okey. Atas. Pusing belakang. Pusing belakang. Di belakang. Sama juga. Sama juga. Sudut tajam ke atas. Dan sama juga di sebelah Okey. kanan tu atas. Oh, jadi Okey, apa? lalu picit rata-rata ke atas tu. Sisi lipatan sini semua mesti dipicit rata-rata ya. Okey, lepas tu di sini ada satu sudut tajam. Penjuru lipat ke garisan tengah. Ni mana sini? Ya, sini. Lipat ke garisan tengah. Kedua-dua belah juga. Origami ni memang kena banyak sabar Kenneth. Ya, betul. Banyak praktis lah. Kena banyak Orang praktis. kena banyak praktis lah. Ya. Saya buat macam ni pun dah berpenuh dah. Betul ya. Berpenuh ya. Okey, begini. Okey. Tengok Fariha punya hasil macam mana? Okey. Dan pusing belakang Pusing belakang. sama juga. Sama juga. Ulangkan langkah yang sama. Okey. Okey. Penjuru ke garisan tengah. Ini baru buat Pikachu. Itu Pikachu bukan buat yang lain lagi. yang senang sekali. Macam mana Cik Kenneth boleh ingat dia punya susunan-susunan tu? Oh, kerana sudah Dah berapa tahun dah? 20 tahun. 20 tahun? Ajar. Okey, kalau Boleh pejam tahu. mata boleh? Pejam mata? Pejam mata yang senang punya boleh. Guna kaki, jari kaki pun boleh. Oh, boleh? Jari Oh, kaki? hebat. 20 tahun Kerana saya pengalaman. nak ajar orang cacat ya. Mesti gerakan kaki. Oh, okey. Okey. Dan di sini ada satu keping sayap. Terlipat ke tepi sini. Dekat dia punya sisi lah. Begini. Ya, betul. Sama juga di sini. Ini dia punya telinga. Oh, telinga dia. Ya, dan kita pusing ke belakang. Okey. Dan sini kita sudut tajam lipat ke bawah supaya dia sentuh sisi yang bercerunan. Okey, Cik Kenneth. Saya punya punya Pikachu Ya, ni betul. dah ni terlambat. Oh, terlambat, okey. Jadi saya nak suruh Cik Kenneth ajar saya balik. Yes. Dan anda yang ada kat rumah kita berhenti berehat dulu dan kita kembali selepas ini. Okey. Jangan minum mana tau. Jangan minum mana? Okey. Tengok hasil dia lagi. Acik tengah buat ni. Sabar okey. Sini.
Okey, kembali lagi dalam Malaysia hari ini. Dah jadi dah sikit tadi. Kita siap tiup-tiup macam ni. Oh, nak bagi dikembung kena tiup kan? Dah, ni saya dah final touch up ni. Ni pun satu Pak, ni hasilnya. Mata dan yang merah ni wajah saya lah. Wajah saya. Merah ni lesi pipit. Ni. Jadilah. Okey, jadi kita boleh ambil masa dalam masa tak sampai 2 minit. Dah boleh hasilkan Pikachu ni. Nak tanyalah kejayaan Cik Kenneth di persadiaan antarabangsa tentang anime untuk origami ni. Ya, yang terpenting itu adalah warisan kebudayaan Malaysia. Ini Hang Tuah. Ini yang terpenting. Ini adalah reka bentuk yang terpenting lah dalam kategori anime. Ya, dan bertanding di luar negara? Belum lagi. Belum lagi. Kerana luar negara mereka lebih mahir. Ada naga, kumbang-kumbang, spider, ya semua. Lagi besar. Di Malaysia kami baru saja 20 tahun. Kami punya history. So masih panjang lagi. Okey, baik. Macam Syah ni astagfirullahalazim. Dah berapa lama dah dengan origami ni? Sejak umur 7 tahun lagi lah. Sejak umur tahun. Sekarang berapa umur? Sekarang 20. Oh, 13 tahun dah. 13 tahun. Memang minat lah ke macam mana? Memang minat. Origami yang pertama awak buat apa? Origami waterbomb base. Lebih kurang macam ni tapi bukan Pikachu lah. Okey. Kenapa Pikachu? Tengok. Kenapa Pikachu saya muka yang lain? Macam Kenneth punya macam comel je. Saya punya macam Allah. Stres. Dapat dengan saya punya sebelah. Ni macam jantan punya lah. Ni macam betina. Cerita. Kan? Okey. Antara yang paling mencabar. Adakah ini yang paling mencabar? Origami yang pernah dihasilkan? Ya, ini kedua-dua ini adalah Samyak. Dia ada pakar lipatan seni kertas Malaysia. Yang kedua-dua ini yang paling mencabar. Ya Allah. Kalau yang ni dalam masa 2 minit, yang ni berapa lama masa yang dihasilkan? Mungkin 40 jam. 40 jam? Kerana dia punya peta itu, dia 128 dengan 128 peta. Dekat 2 hari bersiap. Saiz kertas ini tu? 1 meter. Dengan 1 meter. Ya, segimat sama. Okey, jadi antara origami anime ni, yang mana yang paling susah lah nak buat? Saya tengok macam Antua ni. Yang ini. Ini menggunakan satu kertas saja ke? Macam mana? Ayaka dari Genshin Impact. Yang mana? Dari Genshin Impact, dia punya game, anime game. Syah yang buat? Kami satu Ayaka. Kawan memang suka ni Reka bentuk adalah dari China. Pakar seni lipatan kertas Chen Xiao. Dia reka bentuk tapi Syah yang dipakailah. Okey, kalau kita nak buat untuk memudahkan kerja kita nak buat origami. ni tadi? Origami ni. Ada tak macam menggunakan aplikasi-aplikasi apps ke untuk memudahkan kerja kita? Ada. Dia ada banyak apps yang percuma di internet yang boleh gunakan tapi dia tak ada help file. Kerana semua itu adalah individual pakar seni lipatan kertas yang menghasilkan apps itu. So susah nak gunalah. Tapi saya di sini ada satu jenis apps itu. Dia panggil Oripa. Ya, Oripa itu pencipta Oripa pernah datang ke Malaysia tahun 2019 dan ini adalah Oripa. Boleh tengok dia punya corak lipatan itu menggunakan prinsip matematik dan prinsip geometri. Dan jika saya tekan di sini fold, dia akan okey, nanti saya pilih ini. Ini adalah burung lah, crane. So boleh tengok di sini ini adalah crane. Okey, ni lah kita tu. Ya, ini ada. Tak, ini yang saya buat. Nampak? Sama. Ini saya buat tu. Sama. So setiap origami dia ada corak lipatan dia yang tersendiri. Dia punya resipi lah. So tiap-tiap itu kita jika masukkan dalam software ni dan tekan fold, dia akan keluar dia punya corak. Okey, macam Syah sendiri dah berapa origami dah buat? Banyak tak? Dah banyak lah, beratus lah. Beratus dah. Kira Syah ni student Kenneth lah. Ke bagaimana? Ya. Tapi dia sudah sampai tahap yang tertinggi, iaitu tahap yang ke-9. Dah boleh ajar lah kami. Oh, dia pun ada tahap. Dia sudah master level. Okey, lepas ni ada projek baru nak buat? Mungkin ada. Okey. Ini hanyalah sebahagian daripada koleksi mereka, tetapi bagaimana sebenarnya tenaga. Alah, bayangkan buat yang ni pun Afat berpuluh-puluh dah badannya. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Pengasas Malaysia Origami Movement, Cik Kenneth Cheng Yih Kun dan juga Muhammad Ilham Syah, master lah kita panggil hari ini. Sudah datang bagi berkongsi kepada kita tentang origami anime pada hari ini. Baik, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini dan juga terima kasih kepada kalian yang menonton kami sejak 9.30 pagi tadi. Jangan lupa
esok. Esok kita bawakan jenayah dalam kalangan remaja. Bersama dengan saya dan juga Haziq Husni esok hari. Baik. Remaja kalian? Wah, hebat. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri, jaga kesihatan. Ya, siap selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.